Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi di kawasan Sunway dalam usaha untuk membela penjaja-penjaja tempatan yang kebanyakannya berbangsa Melayu dan beragama Islam yang ditindas ya. Dan kita lihat Kementerian Wilayah seperti yang saya sebut tadi dah mula membantu penjaja-penjaja kecil. Terima kasih kepada Tan Sri Anwar Musa kerana berbesar hati membantu penjaja-penjaja ni untuk mencari sesuap nasi, sebab perniagaan seperti ini keuntungannya tak banyak. So saya di lokasi di Sunway, di belakang Mentari Court, Pisang Goreng Rangup. Apa nama jalan ni kak? PJS 8/12. PJS 8/12 Dataran Mentari. Okey, saya bersama dengan lagi seorang pemilik apa ni warung goreng pisang ni yang bernama Abang Jasni Okey Abang Jasni, boleh tak saya tanya beberapa soalan untuk dapatkan maklumat sedikit daripada abang? Boleh. Okey, dekat sini saya nak tanya dah berapa lama abang ni ke? Sini berniaga, kalau pindah belah sini dah masuk 6 bulan lah. Alhamdulillah. So dalam masa 6 bulan ni abang berniaga, apakah cabaran yang abang kenal lah daripada pihak berkuasa tempatan ni? Lalulah ni PPJ datang angkat tongges, saman semualah. Ya ke? Sebulan kadang-kadang 2 kali lah saman. Sebulan 2 kali? Ada berapa kali dah lah ni sejak berniaga 6 bulan ni? Ada 7 kali dah kena saman. Masya Allah. Yang terbaru? Yang baru 2 hari lepas. Dia alasan dia apa? Tak ada lesen, jadi tepi jalan. Itu je. Ada tak daripada pihak abang untuk cuba dapatkan lesen daripada majlis? Dah pergi dah, tapi 2 kali lah ditolak lah. Atas alasan apa dia kata tolak tu? Dia kata penjaja tepi jalan tak boleh dapat lesen lah. Saya nak tanya sikit kenapa berlakunya berat sebelah kat Negeri Selangor ni, Menteri Besar? Jadi saya harapkan pihak Menteri Besar tolong bantu dan jangan lakukan lagi diskriminasi terhadap orang rakyat yang mengundi kamu yang ingin mencari sesuap nasi ni. Ini bukannya merompak tau, ini perniagaan yang disukai ramai. Tengok orang datang pun memang nak beli goreng pisang ni. Saya nasihatkan supaya kementerian Kerajaan Selangor memandang untuk memberikan bantuan bukan nak minta duit pun, dia orang nak cari rezeki. Kalau korang saman sekali saman berapa ratus Kalau awal 100 setengah lah, kalau lewat 2,5. 2,5. Dia punya maksimum abang kena berapa? Dia ada sita barang ke abang? Sita barang tak ada lah, tapi tongges 2 kali kena angkat lah. Tongges pun kos juga. Tongges satu dah RM70-80. 100 lebih lah bang. 100 lebih yang besar punya ni. Nampak? Ada lagi tak apa-apa yang abang nak cakap sebelum saya wrap up? Tak ada lah, dia kan pihak berkuasa dapat memberi kerjasama lah dengan pejaja-pejaja kecil ni. Itu je lah. Okey. Saya harapkan Menteri Besar lakukan tanggungjawab anda supaya janganlah kita dilihat oleh netizen dan masyarakat umum sebagai menindas pengundi anda sendiri yang bukannya meniaga melakukan benda-benda yang menyalahi undang-undang. Jenayah berat, dia nak cari makan demi mencari suap nasi. Saya lihat di negeri Selangor ni pertolongan COVID-19 kepada yang miskin bandar pun tak ada. Jadi dahlah kamu tak bantu, buat posting dekat Facebook Menteri Besar, siapa nama Syahri, apa nama dia? Amiruddin Syahri ni. Sana kononnya TNB bantu dapat duit apa semua, duit tu bagaimana? Rizab Negeri Selangor bagaimana? Kenapa nak tekan lagi peniaga-peniaga kecil sebegini? Allah SWT bagi kamu kuasa disebabkan oleh apa? Sebabkan mahu kamu menjadi adil kepada rakyatnya. Jadi saya mohon sangatlah lakukan tugas dengan adil dan saksama dan bantulah peniaga kecil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, hari ini kita bersama dengan peniaga yang kelima Yang kelima di kawasan Bandar Sunway di jalan apa ni? Jalan PJS 1/8. PJS 8/9. PJS 8/9. Okey. Nama abang siapa bang? Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Abang Muhammad Al-Amin ni adalah seorang peniaga nasi campur dan juga pelbagai lah. Warung nasi Kelantan lah. Warung nasi Kelantan dipanggil. So sekarang ni inilah kedainya. Dan kita nak tahulah nak tanya abang dah lama ke berniaga kat sini bang? Kita dah niaga kat sini dah lebih kurang 13 tahun lah.
Daripada 13. kedai dulu dah kena roboh, sampai sekarang kita dah jadi macam ni. Kedai tu diroboh. Allahu Akbar. So macam mana dah apa ni dalam perjalanan abang berniaga ni apakah cabaran-cabaran yang utama yang abang hadapi? Yalah, banyak cabaran-cabaran yang kita hadapi dengan PPJ apa semualah. Kalau dia datang memang sita lah barang. Sebab kita memang tak ada lesen apa semua. Lesen abang dah pernah minta belum? Dah pernah minta banyak kali, tapi ahli majlis dah lepas, tapi MPPJ susah nak lepas. Tak tahu kenapa. Tapi saya pun dah cuba pergi jumpa MB tahun 10 tahun lepas lah, mungkin Datuk Khalid dululah. Oh, Datuk Khalid. Datuk Khalid. Tapi tak ada jawapan sampai sekarang pun tak ada jawapan. Terus sekarang saya duduklah niaga macam ni. MB sekarang ni Amiruddin Syari belum lagi lah Belum, Amiruddin Syari belum ni lagi. Tapi kalau boleh kita nak MB tolong bagi kelonggaran lah untuk kita penjaja-penjaja kecil ni. So suruh ambil tindakan lah apa-apa yang boleh kita ni dapatkan lesen ke permit bermasa ke apa ke, tak kisah. Janji kita ada black and white dengan kerajaan. Betul. Kita ada black and white, so kerajaan pun tak lain, kerajaan pun dapat duit, okay, kita pun dapat cari rezeki yang halal. So kita pun tak ada pening-pening kepala nak fikirkan lesen tak ada lah, MPPJ datang kita kelang kabut hara apa semua kan. So kalau MB boleh pertimbangkan kita punya ni, okey, kita itulah kita nak bagi ni lah. Nak minta peluang berniaga dah. Kita peluang berniaga lah. Kita orang Melayu ni dia dah punca pencarian kita tu. Kita dah ni niaga pun dah lebih pada 10 tahun tu. Yalah. Nak kerja dengan orang tu susah sikit lah, sebab kita dah niaga lebih pada tu kan. Pembelaan terhadap saya nampak dekat Selangor ni, pembelaan terhadap peniaga-peniaga kecil ni tidak berlaku, dan pembelaan terhadap miskin bandar tu tidak berlaku sama seperti apa yang dilakukan oleh Menteri Besar ataupun Menteri Wilayah sekarang ni. Ataupun saya tengok dekat Negeri Sembilan dulu, Tok Mat Hassan pernah tidak perlu pun lesen nak berniaga, tepi jalan niaga depan rumah berniaga lah. So abang tahu tak yang baru-baru ni apa yang dah berlaku dekat Kuala Lumpur? Itu kalau yang macam Tok Mat tu saya sokong. Itu Negeri Sembilan tu memang sokong. Sebab dia memang support untuk penjaja-penjaja kecil. So bagi saya lah, saya bagi penjaja ni memang suka cara dia MB. Kecuali jangan mengganggu tempat tanah okey, bagi kita okey. Tok Mat Hassan bukan MB Negeri Sembilan lagi, tapi itulah jasa dia, kita ingat jasa kan. dia lah. Cara dia tu memang saya suka cara dia. Memang dia macam support lah rakyat untuk kita nak cari rezeki kan. So, tak adalah kita kejam sangat dengan rakyat. So bagi kelonggaran untuk rakyat cari rezeki. Jangan tempat yang mengganggu, yang tak ni okey. Bagilah sikit kelonggaran untuk rakyat cari duit kan. Dekat Kuala Lumpur, abang tahu tak baru-baru ni sejak Kerajaan Perikatan Nasional ambil alih, Menteri Wilayah yang baru iaitu Tan Sri Anna Musa memberikan lesen kepada peniaga-peniaga ni kecil ni dan bantu peniaga tepi jalan ni. Abang sedar tak benda tu? Dah tak berlaku dah sekarang ni. Dia adalah pembelaan. Jadi setuju tak bila saya cakap jika federal atau kerajaan persekutuan yang sekarang ni menjaga rakyat kita ni mampu lakukan begitu, apalah salahnya Menteri Besar Selangor lakukan begitu Saya nak tanya abang, dalam masa yang sama ketika MPPJ lakukan sitaan tu, bagaimanakah prosedur dia? Berapakah kerugian abang apabila berlakunya benda itu, dan berapakah hasil abang untuk dapat cover balik kerugian yang dilakukan oleh oleh undang-undang yang agak bagi saya ekstrim ini? Tapi bagi kita lah penjaja ni, memang bagi saya ni kalau boleh MPPJ janganlah terlalu kejam sangat dengan kita punya penjaja ni. So kalau datang pun bagilah ni aman cukup lah, aman ke bagi orang. Jangan terlalu kejam ambil semua barang kita hingga bekas-bekas je macam tu. Tak fair lah kita rakyat tempatan tu nak cari rezeki. Janji tempat yang tak mengganggu, tak ni okey. Saya nak tanya pendapat abang lah sebab kat sini orang dah ramai bersuara tentang ada satu kedai kat depan tu milik warga asing. Nama dia Mak Lampir. Apa komen abang? Macam mana kita rakyat Malaysia apabila melihat seorang yang bukan warga sini tidak diganggu perniagaan ni, lagi disokong oleh ada setengah-setengah parti politik tu yang duduk makan kat sana. Lepas tu ada pula feedback mengatakan MPPJ cakap dengan peniaga-peniaga kita kat sini, cakap wah Mak Lampir bagus. So apa komen abang? Tapi bagi kita sebab dia tu memang
datang dia macam Alibaba. Dia pun menyewa dengan orang-orang ni kan. Bukan dia datang sini dia jadi Alibaba macam tu lah lebih kurang. Oh, maknanya tapak tu tempat berniaga tu bukan dia punya. Dia sewa dengan orang-orang yang dekat situ. So Alibaba lah namanya kan. So bagi saya orang Melayu saya tak suka macam tu lah. Bukan tak suka lah, tapi kalau boleh janganlah bagi kita jadi ni dapat tapak bagi jadi Alibaba tak. Kalau boleh macam tu tak best lah kan. Betul lah. Orang Melayu kalau kita dapat tapak kita niaga sendirilah, janganlah jadi Alibaba angin lah, duit angin kan. Setuju bang, setuju. So sebelum saya wrap up ni, ada tak abang nak tambah? Mohon kepada kerajaan negeri Selangor yang amat berhormat Menteri Besar kita supaya buat apa? Last. Yalah, bagi saya lah penjaja ni kalau boleh MB buka mata lah untuk penjaja-penjaja kecil macam kita ni. Bagilah kelonggaran untuk kita berniaga. Bagilah apa-apa yang boleh ada black and white dengan kerajaan. Lesen ke, permit ke, bermasa ke, apa ke, janji kita ada black and white dengan kerajaan. So apa-apa jadi apa-apa pun kita ada black and white. Kerajaan pun dapat hasil, kita pun nak cari rezeki dapat lah ni. Bagilah tempat ke apa ke untuk kita nak cari rezeki yang ni. Yalah. Baik. Okey, di samping tu kita faham kerajaan bila bagi kelonggaran untuk lesen penjaja-penjaja kecil ni, persoalan yang perlu dijaga ialah kebersihan. Persoalan yang kedua ialah hasil kepada kerajaan negeri. Cuba wujudkan satu mekanisme supaya kita dapat selesaikan masalah ni dan membantu membela mereka yang ingin berniaga secara kecil-kecilan. Kerana dari berniaga kecil ni lah barulah kita memupuk semangat dan budaya dalam kita punya bangsa, agama kita dan rakyat kita supaya pandai berniaga dan meningkatkan ekonomi masing-masing. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih lagi dekat Sunway, dekat peniaga kecil-kecilan kita, ayam madu berempah Abang Yasir. Yuk. So saya akan temu ramah lah. Dia punya owner dia, peniaga dia. So, InsyaAllah kita tukar pada kamera depan pula. Okey. Assalamualaikum Abang Yasir. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Abang Yasir dah lama dah berniaga sini bang? Saya kalau kira sini baru 1 tahun lebih. Tapi kalau di sana dekat dulu sana ada Ruby kan. Lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun yang ditutup tu ya? Ya. Oh. So sekarang ni terpaksa lah berniaga kecil-kecilan tepi macam ni Sama pajak sini pasal tidak ada kira-kira sana. Itulah. Saya pun dapat rintihan juga ramai. Abang ni hari ni dah orang yang ke-7 dah ni. Ya. Daripada bekas tapak peniaga kat sana tu. So abang apakah cabaran atau yang abang alami sekarang ni yang harapkan kerajaan dapat bantu? Kita harapkan kerajaan negeri boleh bantu peniaga-peniaga kecil dapatkan lesen supaya kita ada senang sikit, tidak membangkang. Pasal kalau tidak ada lesen selalu dikacau oleh BBJ. Itulah. Itu saya punya tujuan mau apply lesen. Saya ada itu SSM. Ada SSM berdaftar dengan ni lah, perniagaan yang berdaftar. Perniagaan berdaftar. Kalau boleh bagilah kita kemudahan supaya kita boleh berniaga kecil-kecilan dengan aman. Yalah, insya-Allah. Yang kalau bila tadi abang ada sebut, Abang Yasir ada sebut berkaitan tentang dikacau oleh MBPJ tu, macam mana dia kacau tu, bang? Dia minta lesen pasal kita berniaga sini kan tidak ada lesen. Jadi dia minta lesen. Kalau tak ada lesen masalah dia buat saman. Lesen ada pernah minta tak sebelum ni? Itu hari kita pernah naik MBPJ, dia kata dibekukan. Dibekukan. Atas alasan apa? Tak tahu. Saya tak tahu alasannya apa. Dia kata dibekukan buat sementara waktu. Berapa lama dah tu? Sebelum KP berlaku, saya naik ke atas. Oh, maknanya baru lagi lah. Baru lagi. Abang Yasir mohon lesen ni.
Abang Yasir perasan tak dekat Kuala Lumpur Menteri Wilayah dah mula bagi lesen kepada peniaga jalanan? Oh, saya tak perasan. Tak perasan ya. So harapan tu apa ni macam abang cakap tadi, abang ulangkan balik, minta mohonlah Menteri Besar ya. Ya. Kalau perlu permudahkanlah peniaga kecil supaya dapat lesen. Itu kita punya tujuan. Yalah. Kalau tidak lesen kita meniaga selalu BBJ kacau. Yalah. Dia kata ada aduan. Kalau tadi dia minta lesen, kita cakap tak ada, terus saman. Kadang-kadang 2 kali 1 bulan kena saman. Oh, sekali saman tu berapa dia punya? 125. Apabila melebihi 2 minggu, naik 175 ringgit. Maknanya 250 lah kalau lambat bayar. Kalau 2 saman, lambat bayar 1, jadi 300. Allah. Ada di sekitar barang? Tengoklah kalau tak, yang abang sendirilah pengalaman, ada dia ambil barang? Itu hari ada di kita, Kanopi lah. Tapi itu harganya harus 100 lebih daripada kita tutup. Gua tahu lah itu kanopi. Gila. Masalah kita beli baru. Jualan dah seharian tu sekarang macam mana? Banyak dia punya proses kalau kita di. Yalah, faham. Tak, kalau harga barang tu 100 lebih, hilang macam tu saja. Harga hasil pencarian tu satu hari tu berapa? Kalau kita untunglah paling banyak 75 ringgit satu malam. Allahu Akbar. Tambahnya kita ada anak kita asara, dia punya belajar sekolah 4 ringgit satu hari. Satu orang, kita ada 5 orang anak masih belajar. Yalah. BBM lagi. Kita mau kerajaan negeri bagilah lesen, bagilah kita kemudahan rakyat Selangor misalnya. Setakat ni ada tak adun kawasan turun ke Padang untuk bantu? Ahli Dewan Undangan Negeri, orang politik? Tak ada lah. Tak ada buat bantuan. Abang ni cakap macam Piramli lah, orang Piramli. Abang asal mana bang? Saya asal daripada Sabah. Sabah di mana tu? Menggatal. Di? Menggatal. Menggatal. Oh, patutlah cakap macam Piramli. Okey, kami daripada apa ni NGO Usahawan Selangor dan Kuala Lumpur. Ya. Dalam misi untuk membawa isu-isu kepada pihak kepimpinan atasan supaya nasibnya dibela. Apa yang telah berlaku di Kuala Lumpur, alhamdulillah telah mula ramai penjaja-penjaja dan peniaga-peniaga yang diperlukan lesen ni diberikan oleh Menteri Wilayah, dan kami harap begitu juga akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor. Dah masuk isyak ni, sebelum kita tutup, ada tak penutup lah abang cakap nak bagi kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor? Yang Berhormat Menteri Besar Selangor, kita pun bagilah lesen perniagaan supaya kita di Sabah ini senang sikit berniaga. Pasal kita cari rezeki sikit-sikit saja, berniaga kecil-kecilan, tak banyak untuk pun kita pun berikanlah lesen. Yalah, kita pun bukannya melakukan benda yang bertentangan undang-undang. Kita nak cari rezeki kan? Cari rezeki yang halal. Itu saja saya punya aduan. Okey, terima kasih. Begitulah ceritanya orang yang peniaga yang ketujuh yang kita dah 7 ke 6 hari ni. Yang ketujuh hari ni Dan saya harap Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor Dato' Amiruddin Syari dapat lakukan sesuatu lah. Adun kat kawasan sini pun tak ada turun dengar cerita. Jadi mohonlah yang bab dekat kawasan Mentari ni, dekat PJS 8/11 ni, dan yang tadi video yang saya buat tu, untuk hari ni saya buat 7 je lah diberikan fokus, diberikan perhatian supaya belalah rakyat-rakyat ni. Ni nak rakyat-rakyat mengundi kamu dulu ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.